Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pesan bapa saya lah setiap kali nak belajar, baca doa tu, semoga apa yang kita belajar masuk otak dan kita dapat amalkan insya-Allah ya. Baik, yang sedang menonton apa khabar semua? Bersama kami sekali lagi NJU secara live, secara langsung menerusi FB NJU. Jangan lupa untuk like dan follow kami. Dan bersama kami adalah yang berbahagia Ustaz Muhammad Nuzan dan juga Ustazah Kalsum dan teman-teman kami lah Zar dan juga Raja Razi. Dibawakan khas untuk anda oleh Madrasah Percuma Nur Insan. Jangan lupa untuk sama-sama kita invest untuk akhirat. Dalam bulan Ramadan adalah yang terbaik kerana Rasulullah SAW menjadi lebih dermawan waktu dalam bulan Ramadan. Apatah lagi kita pun follow jugalah Rasulullah SAW. Dan kita sama-sama pergi donate sekarang ini insya-Allah. NJU.SG/donate untuk menyokong usaha murni bagi Madrasah Percuma NJU iaitu Nur Insan. Alhamdulillah baru 1 jam saja lepas tadi dan dah cecah 19,000 dah. Daripada 18 jadi 19 dah naik 1,000 lah. Alhamdulillah. 1,500 lebih lah. Target yang kita letak pun bukan atas dasar permintaan Nur Insan, tapi ini adalah target yang kita letakkan sendiri sebab tahun yang sebelumnya kita berjaya mencapai lebih daripada 300,000 pungutan, dan pada tahun ini kita sasarkan 250,000, kind of like a humble target but it's an achievable target. Minggu pertama Alhamdulillah dah hampir mencecah $20 dan teruskan menderma menerusi pautan yang telah pun disebutkan, which is www.nju.sg/donate. Yeah, and now it's on to the show. Segan dan malu, marilah mendengar NJU. Ajak kawan-kawanmu menjadi pendengar berilmu. Jangan segan dan malu, marilah mendengar NJU. Ajak kawan-kawanmu menjadi pendengar berilmu. Lai 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 lai. Mari pendengar NJU. Selamat kembali dalam berangan NJU. Saya ambil sedikit maklum balas daripada teman-teman Sabahanda yang mungkin pertama kali menyaksikan kami secara Facebook Live. Ada yang memberikan teguran Facebook Live Sing tengah rabak dan seumpamanya. Kami sedang berusaha untuk rectify certain problems yang sedang dilaksanakan. Ini adalah pertama kali sesi soal jawab kami dilaksanakan secara live stream, and we're experiencing certain intermittent disruption throughout, dan harap-harap hal ini kita akan dapat perbaiki pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Beberapa cara yang boleh korang semua bertanya kalau yang mengikuti perkembangan NJU semenjak awal tahun ini akan ketahui lazimnya kita membaca menerusi DM, tapi kali ini kita juga buka ruangan untuk Clubhouse. Yang tak ada ikon Clubhouse tidak mengapa, yang tahu gunakan silakan boleh angkat tangan dan kami akan naikkan ke atas. Dan kalau kita dah naikkan tu accept lah invite-nya, dan terus bila kita hidupkan mikrofon kita terus bersoal jawab bersama dengan Ustaz dan Ustazah yang sedang bertugas pada hari ini. Mungkin ada tak yang sedang bertanya pada hari ini? Okey, kita teruskan dengan Gua He Libis. Silakan brother, you can unmute yourself. Libis? Gua He Libis nama dia. Kawan aku bukan? Dua-dua kawan aku. Masya Allah, baru habis ngaji ke ni? Dah on air Dah, jangan nak step lah. Okay, baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Nuzhan dan Ustazah Bunda. On to the show. Yeah. Thank you so much. Okay, silakan. Saya ada soalan kita tahu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi saya nak tahu macam mana dia diturunkan di bulan Ramadan. Is it like the first ayat ke? Is it the first surah? Or is it the last ayat of the Quran? Or is it the last surah? Or is it like an official release of sorts? You know,
that this bulan Ramadan. And then the next question which is link also, ni tentang hadis lah. Kalau hadis ada sahih dan tak sahih, bagaimana Quran dijaga supaya tidak ditukar-tukar? Dan how can we convince that hadis sahih tu betul-betul sahih, sedangkan ia ditulis oleh manusia dan dipas-paskan ke generasi lah. Is it written there and then, or is it written by the later generation? Right. Saya pernah dengar di NJU Ustaz pernah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah dan tak kasih hamba Allah ni menulis hadis, iaitu menulis perihal Rasul untuk pengajaran. Boleh diajar tapi tidak boleh ditulis. Apakah sebabnya, dan jika betul Rasul tak izinkan, maka baca hadis ini adalah datang dari satu perbuatan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tak mengizinkan. Kira kita ni baca dari tulisan lah. Dan salah tak jika seseorang itu tak percayakan hadis? So how far does it goes lah? Banyak soalan. Ada 3 soalan. So mungkin dapat rumuskan sekali lagi soalan pertama. Baik, terima kasih kami ucapkan pada pendengar. Alright. Guaha Libis. Kau buat panggilan di mana ni, bro? Tampines. Tampines. Wow, ni mendalam orang Tampines ni tanya. Macam mana puasanya so far? Okay. Alhamdulillah. Bila kita puasa ni, kita dengar NJU masa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sampai kadang-kadang nak lagi sikit terlajak waktu. Jangan kata NJU melalaikan pula bro. Tak. Apa hukum menipu, Ustaz? Tanya. Okay, bro, thanks for your question, man. Okay. Thanks. Soalan kau. Okay. Ini kalau duduk kedai kopi mau 3 jam ni. Habis satu program NJU. So ada 3 soalan basically tentang turunnya Al-Quran dalam Ramadan, kedua tentang penulisan hadis, ketiga tentang apa hukum orang tidak percaya hadis bagaimana. Baik, pertama, Al-Quran ada 3 penurunan. Ada 3 stage of penurunan. Pertama, daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Lauhil Mahfuz. Digunakan konteks bahasa Al-Quran penurunan, tapi tak bermakna dia turun. Dia boleh jadi reveal. Cuma bahasa Al-Quran anzalna tu diturunkan. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran, bal huwa Quranun majid fi lauhim mahfuz. Daripada Allah ke Lauhil Mahfuz, itu penurunan pertama. Yang selalu dikatakan pada bulan Ramadan diturunkan, itu penurunan kedua, dari Lauhil Mahfuz ke langit-langit dunia. Maksudnya kepada para malaikat, di-reveal kepada malaikat. Mula-mula Allah saja yang tahu. Kerana ini adalah sifat-sifat Allah. Dia bukan makhluk Allah. Al-Quran bukan makhluk Allah. Allah saja yang tahu. Itu penurunan pertama. Kedua, dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Dalam suratul Baqarah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ayat-ayat ini semua menandakan turunnya Al-Quran daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini yang kita katakan, kalau tadi penyoal kita nak tanya apa dia punya statement dia, apa pada bulan Ramadan ni. Ini dia yang disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri, penurunan kedua daripada Lauhil Mahfuz ke langit-langit dunia, ke pengetahuan para malaikat pada malam Lailatul Qadar, dengan sejumlah satu Al-Quran dari awal Fatihah sampai akhir Nas. Sejumlah, jumlatan wahidah. 30 juz. 30 juz semua. I see. Jadi itu sebabnya malam Lailatul Qadar tu mulia dan sebagainya. Tetapi daripada langit-langit dunia ataupun daripada para malaikat, khususnya Sayyidina Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diturunkan munajjaman, secara beransur-ansur, bermula daripada ayat pertama surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulama ada sebutkan 17 Ramadan. Kan ada ulama kata date-date yang lain nuzul Quran. Tak jadi masalah. Tetapi itu bukan yang kita katakan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan, tidak. Itu penurunan yang ketiga dari langit dunia kepada Nabi secara beransur-ansur pulih, boleh jadi tarikh ini, boleh jadi tarikh itu. Tapi sejelas-jelasnya pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan adalah penurunan yang kedua dari Lauhil Mahfuz kepada langit dunia ataupun di-reveal kepada malaikah. Itu dia. Okey. Soalan kedua tentang hadis. Saya dulu pernah menyatakan konteksnya, saya tak, Nabi bukan marah, Nabi tegah. Nabi tegah orang menulis hadis. Kenapa Nabi tegah orang menulis hadis pada zaman Rasulullah? Hatta la yatalabbas Al-Quran bil hadis. Ulama kata supaya Al-Quran dengan hadis ini tidak terkeliru. Pasal Nabi perintahkan orang tulis wahyu. Kutabul wahyu, ada Sayyidina Zaid bin Thabit, ada Sayyidina Uthman dan sebagainya. Ini memang penulis wahyu. Jadi kalau ada orang tulis-tulis apa tentang kalam Nabi, Nabi bukan marah tak boleh dokumentasi, tapi jangan sampai ganggu projek pembukuan ataupun penulisan Al-Quran tersebut. Yang mana pada zaman Sayyidina Abu Bakar ada satu projek pembukuan Al-Quran.
Rata-rata Al-Quran semua orang hafal. Semua orang hafal. Jadi dia diturunkan secara mutawatir. Tadi dia ada satu soalan, macam mana yang nak tahu sahih ke tak? Sahih dengan mutawatir. Mutawatir ni the grade hadis sahih yang paling tinggi. Maknanya jumlah golongan sahabat yang meriwayatkan, yang mendengarkan tu ramai sahabat mendengarkan satu ayat. Bukan razi seorang dengar ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Berpuluh orang dengar Nabi sebut Alhamdulillahirabbil alamin dan semua hafal, dan pada pembukuan pada zaman Sayyidina Abu Bakar semua datang dan sebut ini yang kita dengar daripada Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan 3-4 orang, ramai. Jumlah yang ramai mustahil mereka nak tipu bahawa ada ayat yang betul-betul keluar. Sehingga mereka nak plan pun tipu. Kalau plan, you pergi police station you pergi police station, IO tanya. Plan statement lah. Plan statement. Pukul berapa kau ada? IO tanya Danny pukul berapa. Mesti different statement orang bagi. Pasal you dah plan. Tapi ini semua sama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Itu pada pembukaan sampai Sayyidina Abu Bakar. Pada pembukaan Sayyidina Uthman pun sama. Semua tidak boleh satu ayat pun, melainkan ada orang datang dan dia saksi yang dia dengar dan banyak. Jadi it's very orang kata systematic, dijaga. Kedua, kenapa hadis itu tak ditulis? Supaya tidak bercanggah. Jadi selepas Nabi SAW wafat, Bukan bercanggah, Ustaz, bercampur. Bercampur lah. Bercanggah. Takut ini cakap lain, Al-Quran cakap lain. Tapi ada juga hadis yang bercanggah dengan Al-Quran. Ustazah tegur Ustaz Ruzan ke? Tidak. Ustazah Vice President. Boleh. Masya Allah. Boleh. Main pangkat tak ada. Ustazah registrar. Ini kan saling melengkapi satu sama yang lain. Dah dengar Ustaz sebut lah ni. Terima kasih Ustazah. Jadi dalam yang ketiga, yang ketiga tu, okey, tadi dah faham mutawatir. Jadi cari definisi mutawatir. Setiap ayat Al-Quran diturunkan, kemudian sahabat hafal, mutawatir, grade hadis yang paling tinggi, grade hadis sahih yang paling tinggi. Ketiga, yang dia tanya tadi tentang hadis kalau orang tak terima bagaimana? Tak boleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, ma atakumullah fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawakan Nabi, Taraktu fikum amrain. Itu hadis lah Zah. Yang ni dia dah tak terima hadis. Jadi Hari saya ni tegur banyak balik clash, Minta maaf Kalau dia tak terima hadis, dia tak boleh terima taraktu fikum amrain kan. Dan daripada Al-Quran tu sendiri menyatakan ma'atakumur rasul fakhudhu. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi, maka kamu ambil. Dan dalam ayat yang lain, kami wahyukan Rasul litubayyina linnas, untuk dia menjelaskan kepada kamu semua. Jadi kita dapati banyak hukum-hukum, termasuk sembahyang, termasuk zakat kita, termasuk manasik haji kita. Nabi sebut khuzu anni manasikakum, ambil manasik dari aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang seperti mana kau lihat aku sembahyang. Semuanya diterangkan melalui hadis-hadis. Jadi untuk kita tahu tentang hadis sahih itu macam mana betul-betul sahih, definisi hadis sahih ittisalus sanad. Sanad itu mesti menyambung. Satu guru bertemu dengan guru yang lain, satu sahabat bertemu dengan sahabat lain. Adalatul ruwah. Setiap orang yang menyampaikan hadis tersebut dia mesti ada orangnya adil, dhabtur ruwah, hafalan dia kuat. Kalau dia ni hafalannya tak betul apa-apa, dia orang tak termasuk dalam kategori hadis. Mungkin jatuh dalam kategori dhaif walaupun tu orang tu baik, orang tu jujur. Tapi mungkin dia ni leka. Dia kalau cakap statement kadang-kadang dia cakap lari-lari sikit. Dia bukan sikit, dia very syadid. Sampai-sampai mereka kata Imam Bukhari yang telah mengkompilasikan kitab sahih hadis yang paling tepat menyatakan kalau ada seseorang itu dia tipu binatang dia je, Imam Bukhari tak ambil. Padahal dia orang baik, orang adil, hafalan kuat, jumpa guru-guru, tapi dia tipu-tipu binatang dia. Ini orang aku tak akan ambil dalam hadis aku, sehingga kan dia tak masuk dalam kompilasi hadis sahih. Jadi untuk betul-betul dapatkan grade hadis sahih, mereka telah adakan satu sistem yang diterajui dari zaman dahulu, profiling manusia dari zaman sebelum ada CIA, Facebook dan sebagainya. Mereka profile satu-satu, kemudian baru mereka terima. Sangat-sangat, orang kata apa tu, filtration dia tu sangat-sangat tepat. Jadi kita kena terima hadis kerana itu perintah Allah dalam Al-Quran sendiri, dan kita tidak boleh memahami ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan dan syariat Islam melainkan diturunkan dan diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Baik. Kita ada soalan lagi mungkin? Ada daripada Hazlan, silakan Hazlan. Hello, Assalamualaikum Hazlan. Apa khabar Hazlan Hamdan? Waalaikumsalam. Cuba dekat sikit Hazlan. Waalaikumsalam. Okey, baik. Hazlan datangnya dari mana Hazlan? Sekarang ni tepatnya on the road lah. Okey lah. Bagaimana soalan orang yang berada dalam on the road? Silakan Hazlan. Okey, saya ada soalan pasal Al-Quran. Tak pastilah sama ada soalan ni dah pernah diajukan ke belum. Okey, soalan saya ialah kalau ibaratkan saya membaca Al-Quran tapi saya tak faham tafsir Al-Quran itu, dan juga
sewaktu membaca Al-Quran tu tajwid dengan qalqalah semua out. Jadi maknanya pun berbeza kan. Jadi pembacaan Al-Quran tu saya tu akan dapat diterima atau dapat pahala sikit-sikit je. Okey lah. Baik, terima kasih Hazlan ya. Pembacaan Al-Quran yang dalam kiraannya tidak begitu sempurna, khawatir sama adakah diterima ataupun tidak pembacaannya. Bagaimana Ustaz dan Ustazah? Ini jawapan dia saya dah ada sebenarnya. Silakan akhi. Orang lama katakan kepada saya. Kau berhadiskan orang lama. Ya, silakan. Bersanadkan siapa ni? Soalan dia, jawapan dia adalah burung kakak tua. Maksudnya apa? What does it mean? Dia kata apa? Kalau awak baca tapi tak faham maknanya, dah macam parrot. Tahu cakap tapi tak faham apa yang kau cakapkan. Inilah yang aku kenalah dengan orang lama lah. Jadi dia suruh saya faham. Setahu saya orang yang kalau merangkap membaca diberikan lebih pahala ni. Ya. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut seperti itu. Kalau kamu merangkak-rangkak, kamu dapat pahala susah dalam bacaan dan dapat pahala bacaan. Tapi kalau kamu baca dengan begitu mahir, antum ma'as-sufratil kiramil bararah, hadis Nabi SAW. Maknanya kamu mendapat pahala yang seperti para malaikat punya pahala. Maksudnya atas usaha kamu yang bersusah-susah dan sekarang kamu baca flow dengan cantik, kamu dapat pahala lain. Atas usaha kamu baca dengan kesusahan, dapat pahala lain. Jadi untuk Hazlan, silakan Hazlan untuk membaca dengan belajar, tapi mesti rasa ada peningkatan. Jangan sampai 10 tahun sedemikian, kerana Al-Quranul Karim ini kita baca dan dalam masa yang sama, like you cakap, ada maknanya yang perlu kita hayati. Jadi setelah kita ada peningkatan dari penghayatan, kita juga perlu rujuk kembali tajwid dan qiraat ataupun kita fasihnya ataupun sifat-sifat hurufnya untuk menyempurnakan perkara tersebut lah. Dan inilah bulan yang paling baik untuk sama-sama kita perbaiki ya. Setelah baca, kalau faham. Azlan tu tanya macam itu, maknanya dari soalan dia pun kita dah tahu bahawa memang tak bagus lah bila baca tak jaga betul-betul tajwidnya dan sebagainya. Cuma tunjukkan kesungguhan untuk nak belajar selagi mana masih ada lagi umur lah untuk belajar. Pasal ada orang yang agak dah tua sangat, mungkin dia tak boleh lah untuk nak pergi belajar dan sebagainya. Itu mudah-mudahan Allah menerima saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan. Allah tidak memberatkan seorang melainkan apa yang dia mampu untuk dia lakukan. Maka kalaulah macam dengar suara tadi macam ada muda juga, masih dah boleh lagi nak pergi belajar, so tingkatkan. Pasal bahasa Arab ni kalau dia salah baca, dia akan pergi tempat lain, maknanya akan lari kan. Dari segi dia punya soalan, kita dah boleh agak bahawa dia pun tahu bahawa bila baca Quran tu kena jaga jugalah maharajnya, cara-cara bacaannya kan, panjang pendeknya. Selagi mana dia boleh, dia mestilah pergi belajar. Itu akan tunjukkan bahawa kesungguhan dia, jihad dia untuk belajar. Wallahualam. InsyaAllah. Baik. Kita ada soalan lagi ataupun bagaimana? Waktu kini 17 minit. 17 minit lah kita boleh masuk lagi satu atau nak terus? Boleh masuk lagi 3 boleh. 3 boleh. Satu lagi ada lagi yang teman-teman bertanya Clubhouse tu ramai sebenarnya. Kita teruskan dengan Kirauna yang mempunyai gambar sigar. Gambar sigar. Kita jangan judge gambar orang. Silakan Kirauna. Dia ikut Din. Ya alamak, aku pula tukar gambar. Maafkan saya Ustaz. Kirauna bagaimana? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar semua? Boleh tuan. Kirauna buat panggilan di mana ni? Saya dari Bangkok. Kirauna. Macam mana keadaan Bangkok sekarang? Dah endemik ataupun belum, ataupun masih lagi pandemik ataupun endemik? Endemik tu lain maksud ya. Bagaimana keadaannya? Seismik. Apa makna seismik tu? Besar. Oh besar. Ya, besar. Jadi macam mana tinggal kita pernah berbual di podcast lain ke macam mana ni? Pernah di tak payah sebut sepenuhnya keadaan sebab Ustaz tak tahu. Pasal bulan puasa pun dah digari lah. Yalah. Baik, sila apa pun dah taubat lah. Besar je. Macam mana Rauna soalan dari Thailand. Ya, so saya ada soalan mengenai zakat. Tanya dalam bahasa Thailand. Cuba boleh. Cuba. Lepas tu kemudian dia dalam bahasa Melayu. Nak dengar sikit bahasa Thailand, boleh? มีคำทำเกี่ยวกับzakat ครับ Itu aja. Hai. Aku tahu zakat kap. Kap. Thank you. Jadi bermaksud apa tu? Maksudnya apa? Artinya saya punya soalan, ada soalan mengenai zakat.
Kap. Itu je. Apa soalannya? Dalam bahasa zakat dia apa? Tak tanya lah ni. Okay, so saya elaborate. Okay. Orang yang mas tautin di luar negeri, lebih afdal kita bayar zakat di negeri yang kita mas tautin ni, atau kita bayar di Singapura, lagi baik. Personally, saya prefer bayar di Singapura kerana I think administratively lebih senang. Bank pun di Singapura semua online banking. Pasal sini pun saya pun tak arif sangat bahasa Thai, jadi payah sikit. So that's the first question. Second question is, saya tahu ada channel untuk orang yang nak bayar zakat emas melalui MUIS website. Tapi untuk orang yang punyai gangsa, bagaimana cara membayar zakat atas gangsa? Gangsa dalam bentuk apa perak, tu? Perak. Bentuk pingat ke apa? Bulian. Bulian gangsa kau bar ada. lah, 1 bar, 2 bar. Bukan bar lah, bulian. Bulian. Oh, I see. Coin. Okay. And related to this, last question apa hukum zakat untuk kripto? Bagus soalan yang cukup baik ni. Apa anda beli apa, Zilika? Saya maintain 2 je lah. BTH dengan ETH. BTC dengan ETH. Itu je lah. Kripto ni. Pernah dengar Saitama? Tak ada. Itu Pak Mendam tu. Satoshi. Kunoichi. Maafkan saya, Ustazah. Baik. Tak apalah. Ustazah ada 3 Bitcoin saya dengar cerita. Ada 3. Let one corner je kan. Okay lah. Bitcoin. Baik. 100 lebih ribu tu. Itu kena bayar zakat Terima kasih, Ustazah ke tak? Baik, Rauna. Terima kasih Zakat. dengan soalannya Rauna. Terima kasih. Assalamualaikum. Kap. Baik, macam mana? Ni? Kita ada beberapa soalan. Yang pertama adalah berkenaan dengan zakat. Saya jawab yang pertama dulu. Dibayar Nanti Ustaz jawab yang lebih. dibayar Maknanya menerusi zakat harta. Thailand ke macam mana? Zakat harta Berbual tu jangan langgar-langgar, Ustazah. Ya, baik. sepatutnya dia bayar di tempat dia cari rezeki lah. Kan? Jadi kita cari rezeki kat situ, lepas tu kita berikan kepada orang yang susah yang dekat situ. Cuma ada satu poin yang disebutkan. Maksudnya kita bayar zakat di tempat kita cari rezeki. Ya, betul. okey. Jadi kita bagikan kepada orang yang memerlukan di situ. Bayar zakat di situ. Cuma ada bro ni punya point dia tadi sebut, dia tak berapa confident dengan cara Penyelarasan di sana lah, kat situ. Pembahagian. Jadi disebabkan itu, kalau ada amil yang menguruskannya, yang kita confident, itu tak apalah, kita boleh bagi kat situ. Tapi itu tidak ada, maka dia lebih sesuai untuk dia nak bayar kat Singapura. Dan itu tidak menjadi masalah pun, boleh. Cuma sebaik-baik mungkin dia pergi carilah di tempat sana, jabatan agama yang ada di sana, untuk dia lihat dulu macam mana, ada tak facilities yang menyelenggarakan zakat di situ. Itu lebih baik. Bila kita baca zakat, kadang-kadang kita tengok orang tak nak bayar zakat kat sini. Sekarang orang tak nak bayar kat sini pula, orang nak bayar tempat yang susah-susah. Memang nak bayar kat sini. dengar, Kan, dia pula nak bayar kat sini. Yang kat Singapura pula diorang kata, banyak orang senang. Susah pun taklah susah sangat. Saya nak bayar kat luar. Cuma ulama banyak dia terangkan, dia cakap macam gini. Contohlah kita tak nak bayar kat sini, kita bayar kat Johor atau kat situ kita jadi kat sini selagi mana ada orang susah, kita tak boleh pergi sampai ke Johor. Tak masuk akal pula kita meraihkan mereka-mereka yang dekat Johor tu, orang-orang susah tu kita bantu, tapi orang yang masih ada kat sini kita skip, kita pergi kat sana. Jadi dia maknanya sepanjang jalan kita tu ke Johor tu, ada tak orang yang masih ada susah lagi untuk ke sana? Mesti ada lah. Mesti ada. Kita kena bantu yang kat sini juga dululah, baru kita boleh pergi sampai kat sebelah sana. Jadi dia tidak boleh macam orang kata kera di hutan disusukan, anak kat rumah mati kelaparan. Itu tidak boleh lah. Macam mana pun setiap orang susah pun kat Singapura, kita tengok kan living kita macam gini kan. Kita tak ada pula tanah nak cucuk tanam. Kalau kita tak ada makan, kita perlulah, orang kita perlu duit untuk untuk nak buat susah sesuatu. kita lain level kan. Ya, betul. Bukan maknanya orang kita susah ni dia duduk bawah jambatan. Macam mana pun mesti ada rumah. Kan? Dan kadang-kadang bila orang kita nak bagi zakat, dia tengok rumah dah cantik gitu, dia tak nak bagi. Kadang macam itu. Boleh tak saya tambah sikit? Sebab memang bila Ustazah sebut ni, saya teringat kembali pengalaman. Bukan pengalaman, tapi perbualan
Dan bila kita sebut perbualan ni bermaksud anekdotal punya sharing daripada orang-orang berkenaan dengan pembayaran zakat di sini di Singapura. Dan bila kita sebut berkenaan dengan pengalaman orang, bermaksud kita tak nampak, kita pun tak dapat mengesahkan kesahihan cerita mereka. Tapi betul Ustazah cakap, antara orang-orang yang saya bertemu, saya dah tak nak bayar. Contohlah saya cakap lepas tak nak bayar menerusi MUIS lah. Sebab saya lihat bagaimana orang-orang yang mengambil zakat tu di kalangan mereka ada, orang kata tu optics mereka, ada yang ada gelang emas, ada yang keberadaan, ada handphone dan sebagainya, sehingga mereka mempersoalkan bagaimana caranya mereka menyelenggarakan pembagian zakat sedemikian rupa, dan rasa mereka lebih, orang kata tu lebih resolve dan yakin sekiranya mereka berikan di negara lain, ataupun mereka berikan ke pesantren tu, atau mereka memberikan ke rumah anak yatim di kawasan Indonesia dan seumpamanya, berbanding dengan apa yang diberikan di sini. Jadi ini antara perkara ini tak asing. Setiap tahun saya dengar macam ni. Akan ada kadang-kala orang DM saya, Zah, boleh tak namakan badan-badan yang lebih layak untuk menerima zakat dan seumpamanya. So macam mana tu? Saya pun sebesalah. Saya macam lebih layak. Apa maksud lebih layak? Di manakah that marker of excellence yang mengatakan institusi ni lebih layak daripada institusi yang ni? Sebab saya tak menguruskan penyelenggaraan zakat. Saya tak pergi ke beneficiary dan melihat keadaan mereka. Jadi salah tak seandainya seorang Muslim tu mempunyai soalan-soalan seperti ini dan mengatakan, okey, oleh kerana ini yang saya lihat, saya tak nak bagi kat sini, saya nak bagi kat sini pula. Macam mana? Okay. Apa yang saya faham, bila kita melaksanakan ibadah zakat, setelah ada nisab ni semua, everything, maka kita mempercayai amil. Dan dalam konteks kita di sini, amil kita adalah majlis agama. Dan we have to make informed decision. I think once you have that informed decision, you can choose lah. And you can choose. Masalahnya kadang-kadang that decision tu, bila sebelum mereka buat, mereka tak betul-betul teliti. Adakah amil-amil ataupun adakah asnaf-asnaf ini benar-benar memerlukan. Contohnya kalau dia sendiri, dia pergi kat luar negara, to me personally, mungkin keadaan mereka nampak lebih daif, tapi kepastian perkara tersebut benar-benar memerlukan, lebih kita yakin dengan apa yang ada telah dilakukan di negara kita. Pasal mereka tengok tau per capita income berapa. Dia bukan senang jadi asnaf fakir dan miskin. Per capita income berapa satu rumah, kemudian ada berapa orang, kemudian ada surat sakit dan sebagainya. Ada orang nampak okey ada gaji apa-apa, tapi rupanya dia sakit, dan ada kewajipan yang lain yang dia perlu biayai, ada keluarga yang sakit dekat rumah dia dan sebagainya. Jadi itu lebih ada satu kepercayaan dan keyakinan untuk dia membayar zakat pada institusi-institusi yang di tempat di tanah air lah, seperti majlis agama. Tapi kalau dia ada di luar negeri, kadang-kadang dia cuma tunjuk keadaan kefakiran seseorang. Dia lemah, dia perlukan nasi. Tapi dia dah pergi sana untuk lihat the ground betul-betul, dan betul-betul tahu siapa yang memerlukan pada ketika itu, dan adakah fraud ataupun memang dia fakir, dia tak cukup air apa-apa, tapi memang masyarakat dia semua tak cukup air. Pada satu konteks sedemikian. Jadi at the end of the day, bagi saya buat satu keputusan yang inform, itu saja. And I agree with you bila you cakap pasal berkenaan dengan scams yang berlaku dan sebagainya. There was a documentary that was run by a certain editorial di YouTube, anda boleh saksikan berkenaan dan certain orang kata tu poverty charity scams. Dan very interesting, dia ikut Mak Saleh ni, dia pergi terjah beberapa villages di kawasan Cambodia sebenarnya. And they were running this very interestingly a water pump punya scam. Bermaksud mereka gambarkan penduduk-penduduk di sana dalam keadaan yang susah, dan kemudiannya people pay some money. In apa yang mereka lakarkan, the narrative is that village ni tidak ada sumber air dan sebagainya, and then to build the pump, all you've got to do is to give a certain amount of money, which has been obviously been marked up in that sense, dan yang untung adalah orang ketiga, the one that actually handling this whole operation, and that whole operation was actually a scam. Now I'm not saying and suggesting yang the whole of Cambodia is scam, tidak, sebab saya pun pernah terlibat untuk orang kata tu memberikan sedekah dan juga infak berkenaan dengan water pumps kat sana. Ini berdasarkan my own research, and I fully am convinced tentang service vendor yang melakukan hal ni. I mean they're local service, I understand that, tapi yang research dilakukan ni oleh satu lagi editorial berkenaan dengan a service provider in their country. So it's really interesting sebab it's the same country,
One is running a scam, one is really running a charity. Macam mana tu? Macam mana? Di mana pengesahan yang kita nak ada? Adakah hanya berlandaskan gambar-gambar yang dihantar ataupun that short video? Wah, it's really very difficult. Kalau macam kita sekarang ni, saya selalu orang hantar kan nak minta donate saya akan cakap selagi mana wakil saya tak datang, selagi itu saya minta maaf, saya tak dapat bantu. Pasal saya pernah alami itu benda juga. Tempat tu memang tidak digunakan lagi, tapi dia nak promote untuk naikkan tempat tu. Sedangkan tepi situ ada masjid, diorang tak pergi. Diorang nak naikkan tu benda. Dia nak jadikan musola yang kecil-kecil ni, nak naikkan. Dan bila saya bilang saya minta maaf, saya hantar wakil saya dulu. So di mana tempat yang kita akan hantar wakil Singapura untuk pergi tengok dulu. So saya kebetulan situ ada ustaz kita dekat situ. So saya cakap, ustaz boleh pergi tengok tak tempat ni? So saya bantulah ustaz tu. Ustaz ni perjalanan sikit duit, ustaz pergi, ustaz tolonglah tengok macam mana. So ada yang nak minta bikin pagar pun, ustaz check adakah perlu untuk nak pagar ke tidak. Yang ini perlu tak nak bikin musola ni balik. So bila time kita datang tu baru dia akan buat action tau. Kalau tak benda tu tak bergerak benda tu dia memang dah tutup, memang dia dah tak pakai lagi. So bila orang kita datang, baru budak-budak kampung datang untuk belajar dekat bawah. Bekerjasama It's a stage. It's a stage. So adik saya pun saya hantar pergi. Sebelum apa-apa kita nak bagi, kita mesti akan hantar orang pergi. Orang kita lebih kita lebih percaya untuk selidik lah perkara-perkara macam ini. Kerana kita tak nak perkara-perkara ni berlaku. Dan memang betul lah ia berlaku. Kadang-kadang dia dah bikin diorang dah bikin rumah diorang kat belakang. Masjid yang kita suruh bikin tak siap-siap. Tapi rumah nampak kat belakang sudah dah siap kat belakang. So itu yang kalau Allah nak tunjukkan lah, bahawa kadang diorang terambil gambar dengan belakang sekali. Jadi itu yang kita tahu, bahawa belakang dah siap, rumah dia dah siap, masjid yang kita suruh tak siap-siap lagi. Ya, satu perkara kadang-kadang yang saya rasa tak sedap juga, kadang-kadang pengurusan atau pengurus administration dia, bukan semua, tapi ada juga kadang-kadang mengambil lebih daripada apa yang sepatutnya. Amil boleh ada bahagian administrasi dan sebagainya, tapi kadang-kadang mengambil lebih sehingga mereka terus jadi kaya, dan tempat itu tak adalah sampai jadi apa yang nak diinginkan, dan orang yang memberi pun dia lebih kaya daripada segala-galanya. Itu yang bagi saya, tugas-tugas ini adalah untuk kita bantu, bukan untuk kita mengaut keuntungan, untuk bantu-bantu, dan asalkan administrasi semua okey, alhamdulillah. Cuma satu yang maksud saya informed decision lagi satu adalah, kalau kita membayar sekali zakat ataupun pengagihan, kalau kita lihat di negara kita pengagihan dia kadang-kadang setiap bulan Januari dapat, bulan Februari dapat, bila dah dikumpulkan kan. Lepas tu 88 asnaf ada juga bahagian. Kemudian dalam masa yang sama pada waktu hari raya ada lagi. Berbanding sebahagian daripada pengurusan ni, dia satu kali one time off dah. Zakat dia ambil terus one time off. Jadi ini yang maksud saya informed decision. Apa yang kita nampak lebih manfaat adalah Januari, Februari, Mac semua ada subsidize ini, bayar bulanan ni, dapat habuan raya. Instead of hari raya dah satu kali jalan dah, lepas tu dah tak ada lagi. Boleh saya tanya tentang pahala pula. Macam contoh kita nak bayar zakat kan. Macam tadi Zah katakan, ada 2 lagi soalan tau tadi. Zah katakan tadi macam mana yang lebih legit untuk kita zakat Tapi kalau contoh, kalau saya mempunyai pemikiran macam okey, tak apa ni saya kasih kat sini, kalau kau nak scam ke, kau nak apa, tapi niat saya memang nak sedekah. Niat saya nak sedekah, saya kasih je. Tapi macam mana pula dengan pahala tu? Okay, so kita kena bezakan dalam Al-Quran, konteks sedekah, khuz min amwalihim sadaqah, memang Allah maksudkan tu zakat harta. Zakat. Tapi kalau orang Melayu panggil sedekah, itu sedekah. Maknanya tidak ada kewajipan 2.5% daripada nisab zakat awak untuk bayar. So saran saya, boleh, kerana Allah sebut wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada orang yang meminta, jangan kau tolak. Itu terserah dia. Sama ada dia tipu, dia betul atau tidak, pokoknya pahala kamu telah kamu sampaikan. Tapi janganlah sampai kita dah tahu tu memang 100% tipu tu kita bagi juga. Tapi kita tak tahu, tak dapat cara nak tahu, tapi kita beri, tetap pahala telah sampai. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tapi saya nasihatkan itu kalau boleh dalam sedekah-sedekah kita kan, wakaf-wakaf tak ada masalah lah. Pasal tu bukan kewajipan yang utama. Kadang-kadang dia tahu tabung sendiri, tulis nama sendiri kan.
dekat daerah kalau pasal Gilang tu kadang kita ada nampak tambung sendiri tulis nama sendiri. So ada tulis untuk tabung dia sendirilah, bukan daripada macam masjid ke, bukan daripada dia individu. Boleh gitu? Tak tahulah boleh. Tak kira dia minta. Kalau dia kira sedekah lah, sedekah biasa lah. Sedekah lah. So kalau you rasa dia memang tengok dia dalam keadaan macam itu, kalau Ghazi punya soalan tu, Ghazi boleh check dulu apa keperluan dia sebelum kita kasih pada dia. Kadang-kadang saya kalau jumpa saya akan tanya pakcik kat mana, apa pakcik ada dapat bantuan ke tidak. Kalau pakcik tak boleh dapat bantuan kat mana-mana, mai saya usahakan untuk pakcik dapat. So kalau memang pakcik memang layak untuk dapat, memang pakcik patut ambil lah tu 8 asnaf kan ada. Kat mana-mana kategori yang terkena pakcik boleh dapat. So kadang-kadang diorang cakap susah lah, paperwork banyak macam itu anak-anak kebanyakan yang jadi hambatan untuk diorang minta ni adalah anak-anak tak nak contribute diorang punya particular. Diorang punya tu. Jadi itu yang membuatkan kadang-kadang pakcik-pakcik ni tak boleh dapat. Pakcik dengan makcik ni tak boleh dapat. So lagi satu kalau tadi cakap tentang kadang-kadang kita tengok rumah orang tu, rumah tu memang lawa lah. Tapi itu kadang-kadang dia sudah renovate waktu dia senang dulu. I see. Sekarang dia tengah susah. So kadang-kadang bila kita kasih nombor untuk mereka pergi sendiri nak tengok rumah orang-orang yang susah ni, kadang-kadang diorang balik diorang cakap, Ustazah rumah dia cantik betul, macam mana nak kasih. Saya bilang itu waktu diorang belum sakit, belum susah. Takkan nak konis-konis nak cabut. Nak jual kat mana. Ini gelang Ustazah. Yelah, gelang ni kadang-kadang Ustazah, harta pusaka tak tu. Orang perempuan ni kadang-kadang dia macam yang susah pun dia nak satu lah. Kadang-kadang yang saya tengok ni belonggok. Kalau belonggok tu memang kadang-kadang mungkin bidik lah, emas bidik ke apa, kita tahulah. Kadang-kadang bila minta, kadang-kadang ingatlah masyarakat kita kena jujur lah. Mesti jujur. Kadang-kadang waktu minta memang tak pakai, tapi bila kita jumpa kat luar dia memang pakai barang. Dia silap tu lah. Kadang-kadang bila nak pergi datang minta, dia tak. Dulu lagi handphone. Waktu handphone belum maju lagi macam gini kan. Sekarang handphone dah jadi macam satu keperluan. Semua orang ada, even budak-budak pun ada. Kadang-kadang kat rumah tak ada telefon, tapi semua orang ada. Pasal dekat rumah dah tak ada telefon lagi. Nak reach out kan senang. Tapi kalau dulu ni telefon, kalau nak pergi datang minta bantuan pun telefon pun matikan tutup. Jadi konon-konon macam tak susah, macam orang susah lah. Sama sekarang ni orang yang susah pun masih nak ada telefon. Keperluan lah. Masa kita sudah berbeza kan. Kita nak sambung dengan soalan nombor 2 dan nombor 3 tadi. Zakat gangsa macam mana, ringkas? Silver kalau dia telah bertemu nasab dia gangsa, bronze. Bronze. Bukan perak. Ni bukan perak. Kalau gangsa saya tak yang pasti. Selalu yang dapat third tu. Yang dapat third. Bronze lah. Tu tak boleh kan? Saya tak pasti. Saya cuma tahu zakat gold and silver sahaja. Yang bronze saya tak pasti. Kalau gangsa ada resale value, kita jual. Mungkin dapat duit, perlu dizakatkan duit tu tak? Kalau maksudnya dia ada nilai. Dia ada nilai. Ustazah ada apa-apa pandangan? Kalau dia dah jual pun dia zakat nak harta tunggu lah jadi. Masuk dekat zakat harta lah. Itu kalau dah tunggu setahun Rolex seperti itu taklah. Contohnya value dia macam hak submariner ni sekarang value 40,000. Dulu beli 16,000. Lepas 5 tahun 40,000. Tunggu lagi 5 tahun naik 80,000. Sekarang nak beli pun kena ada cert semua kan. Macam mana tu? Kira dah macam ibarat kita investment stash punya kita punya duit tu supaya dia akan asset appreciate. Betul. Perlu dizakatkan ataupun tidak? Kalau zakat on investment ada dia punya zakat. Tapi kalau rata-rata orang beli Rolex, dia ada sebab, ada dia pakai, ada dia gunakan perhiasan, bukan semata-mata investment kan. Jadi selama mana dia masih ada Rolex tak payahlah. Tapi kalau dia dah keluarkan, kemudian setahun duit daripada dia keluarkan tu tak digunakan. Tentu dah flip lah tutup. Dah flip pun tapi dah setahun lah. Tunggu setahun lah. Tunggu setahun masih di atas nisab, maka perlu zakat. Dan kalau dia flip habis dapat 80,000, habis dia ada pakai duit pakai untuk perbelanjaan rumah ke apa. Kalau dia dah pakai dah bawa daripada nisab zakat, bermakna dah tak perlu bayar lah. Kena bawa daripada nisab zakat lah. Yalah. Zakat kripto pula macam mana? Zakat kripto di Singapura ni saya rasa belum ada lagi. Tapi kalau kita our due diligence, kita merasakan bahawa itu adalah aset, itu adalah investment, kemudian sudah lebih daripada kita rasa lah tu aset. Kalau kita rasa kalau kita rasa tu sebagai satu aset dan juga investment kita, maka ada negara-negara ataupun tempat-tempat lain sudah mewajibkan. Tapi selama mana kita di Singapura belum lagi anggap tu sebagai satu mata wang dan apa semua kan. Saya macam nak letak idea tapi saya tak nak. Letak apa?
Jangan kasih idea. Jangan kasih idea. Terkadang Kasih idea ke boleh lah. Dia orang bukan boleh buat pun. Apa dia? Kita buat Idea tak satu boleh pautan untuk orang laksanakan zakat kripto. Ya. Kita jadi crypto exchange untuk zakat. Oh, boleh. Kita based in Malaysia, Ustaz. Yalah, base kat luar negeri. Boleh. Kerana ada di Buka office kat lelaman. Johor. Dubai. Oh, Dubai. Ada lelaman-lelaman di seluruh dunia. Mereka cakap we accept zakat in bitcoins and cryptocurrencies. Okay, something kira international to think of, lah. Okay. Baik, itu saja Ya, soalan yang soalan. telah pun diajukan oleh teman-teman kita pada hari ini. Baik. Dan dalam masa yang sama, bagi mereka yang ingin merebut peluang Ramadan, pahala Ramadan, ingat setiap yang kita zakatkan tu ataupun kita sedekahkan tu, Betul. pada bulan Ramadan pahala dia lebih Macam mana ni? Berapa banyak lebih ni kita? Contoh saya sedekah $5 di luar Ramadan versus saya sedekahkan $5 di dalam Ramadan. Berapa pahala saya dapat untuk sebelum Ramadan dan berapa pahala saya dapat selepas Ramadan? Ni next question. Berganda ni. Ya, berapa kali ganda. Berapa kali ganda? Dalam Al-Quran ada masa Allah SWT sebutkan gandaan yang tepat. Contohnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 tangkai dan setiap 7 tangkai itu 100. Ada yang times 700. What? Ada yang times 700. Kemudian ada yang Allah SWT sebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Sebenarnya kalau Allah sebut Allah gandakan kepada siapa yang dia kehendaki, itu jauh lebih baik lah. Selalu ulama tengok ayat-ayat sebelumnya, perjuangannya lebih besar, pemberiannya lebih besar. Contoh macam puasa, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa untuk aku yang memberi ganjaran. Itu adalah gambaran bahawa gandaan tu lebih daripada yang dah definite. Jadi kalau tanya saya yang definite, ada yang sampai 700 kali ganda. Kalau tanya saya yang definite, ada yang Allah berikan berpandukan keikhlasan kita. Mungkin kita cuma $5 atau $10, ada orang derma $50, tapi yang $10 ni keadaan kemampuan dia tak seperti yang $50. Dia sanggup berikan lebih. Mungkin itu lebih. Yang $10 ataupun yang $100, mungkin yang $1,000 dengan 100 $1,000 dia punya keadaan lebih kaya. $1,000 dia ada riak di situ kan, contohnya. Ataupun dia mungkin jarang-jarang derma sekali. Tapi yang 100 tapi istiqamah, minggu depan lagi 100. Jadi bukan dinilai daripada berapa sahaja, tapi keikhlasan, bagaimana situasinya, bagaimana rezekinya dia dibelanjakan dan sebagainya. Tapi bagi Ramadan berapa kali ganda? Kalau Ramadan, Nabi hanya sebut mengenai setiap pahala yang dilakukan sunat dijadikan pahala wajib. Jadi bermakna dia bukan 1 times 5 ke times 3. Dia times lebih, maksudnya pahala wajib. Times wajib lah. Grade lah. Different grade. So kalau kita sembahyang tarawih tu dah macam sembahyang fardu lah kira. Ya. Ya, different grade. Different grade. Apatah lagi sembahyang fardu. Sembahyang fardu, wa man shallal isya'a jama'atan fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah mendirikan sembahyang sepanjang malam. Kualiti dia sepanjang malam. Jadi kalau seandainya saya katakan saya bersedekah hari ini, memberikan contohnya kepada nju.sg/donate lah. Ibarat saya memberi sepanjang malam? Kalau pada tidak, itu ibarat kita menderma, lebih-lebih lagi apabila itu untuk institusi madrasah. Pahalanya bukan hanya Ramadan, tapi kita niatkan ini pada ikut macam mana Nabi SAW punya pemurah. Jadi dah dapat pahala sunnah ikut Nabi. Kemudian apa yang kita usahakan itu adalah pendidikan madrasah percuma. Selama mana madrasah itu wujud, selama mana madrasah itu memberikan anak-anak belajar agama, pahala kita berterusan. Walaupun kita dah meninggal Ustaz. Walaupun kita dari dunia. Masya-Allah. Lebih-lebih lagi kalau dia kita panggil sedekah jariah lah. Dia bukan mesti wakaf. Wakaf ni pasti sedekah jariah istilahnya wakaf. Wakaf tu maknanya kita menghentikan kepemilikan kita menjadi kepemilikan orang. Kita wakaf. Dan bukan aku punya. Tapi ini dimasukkan seperti wakaf ilmu, sedekah jariah yang berterusan selama mana institusi itu masih ada. Baik, saudara-saudara yang kami muliakan, dah pun mencapai alhamdulillah hampir $2,000 untuk malam ini bagi mereka yang telah pun menderma NGU.SG/miring donate, dan juga terima kasihlah ada nama-nama yang telah pun tertera dalam ini. Kami nak buat shout out sikit lah. Muhammad Bakhtiar, terima kasih. Syah Yuzi Nur, Nurul Aisyah, Fazila Khalid, Rafida Mahmud, Muhammad Tahfiz, Syafi'i, Amir Amran,
Muhaimin Mustafa, Muhammad Nasrul Haq dan ramai lagi, dan ada yang tak letak nama lah. Allah SWT memberkati anda semua yang menyokong usaha murni Nur Insan Madrasah Percuma. Sekali lagi bagi mereka yang belum lagi menderma, apa lagi tunggu? Nur Insan NJU.SG/donate terus usaha kami. $2,000 telah pun menjangkau pada malam ini. Kita nak lagi dan nak lagi pada malam ini untuk sama-sama kita meraih investment akhirat saudara-saudari yang sedang menonton saat dan tika ini. Dan sekian saja untuk episod yang kedua. Kami ucapkan bye-bye dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.